Assalamualaikum Ustaz. Minta pencerahan, apakah beza antara yaqazah dengan hadir yang Ustaz sebut tadi? Apakah beza antara yaqazah dan hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Minta pencerahan. Masya-Allah. Okey. Jadi soalannya iaitu apa dia? Apakah beza antara yaqazah dengan hadir nazir? Hadir nazir tadi kita dah bahas dah tentang berkenaan Allah SWT. Sebenarnya hadir nazir ni dia bukan sifat manusia. Dia kita kata layak kepada Allah SWT. Kenapa bila kita kata Nabi hadir nazir, bila kita buka balik lembaran sejarah banyak tak kena. Kenapa hadir yang dimaksudkan dalam akidah yang dibawa oleh orang bid'ah, dia kata hadir ni Nabi hadir tiap-tiap rumah orang Islam. Dekat mana saja boleh nampak Nabi. Bukan saja Nabi, Arif Billah pun macam tu juga. Bukan saja Syekh kita pun macam tu juga. Sehingga dalam bilik rumah kita pun boleh dia berada juga. Dekat mana ada anak murid, kat situ ada tok guru. Maknanya kita sekarang ni, kita ni ibarat anak murid kepada Nabi. Dekat mana ada tok guru, dekat mana anak murid. Kalau anak murid ada 100 orang, tiap-tiap 100 ada tok guru. Okey. Kita nak cerita tadi, saya dah cerita dah tentang, tuan-tuan kalau nak tahu ni kitab ni Maulana Safar Hasan buat Tabridun Nawadhir fi Tahqiqil Hadir wan Nadhir. Ni kitab ni paling baik sekali. Kalau siapa yang ada masalah ragu-ragu, suruh dia baca kitab ni. Kalau dia boleh baca Urdu. Kita kata tadi yang sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana yang sabit dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bukan sifat dia hadir nazir. Dan begitu juga Nabi bukan alimul ghaib. Nabi tak tahu perkara ghaib melainkan Allah SWT bagi tahu. Yang dikatakan dalam syair, Nabi Allah SWT kurniakan ilmu sebahagian daripada mahfuz, ilmu daripada mahfuz. Antara ilmu lauh mahfuz adalah ilmu yang tahu pada akan datang. Dan Nabi telah ceritakan tentang ilmu yang akan datang. Betul tak? Fitnah-fitnah akhir zaman Nabi cerita tak pada kita? Ada. Adakah Nabi cerita melalui Nabi, ataupun Nabi ni Allah SWT yang bagi tahu? Allah SWT yang wahyukan kepada Nabi pun. Satu ketika orang Yahudi ditanya kepada Nabi masalah. Maka Nabi kata tunggu esok, aku bagi jawapan. Dengan harapan Nabi nak tunggu wahyu datang, kemudian bagi tahu lah. Terus tak dapat tahu. Allah SWT tegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku akan buat besok, melainkan kamu kena cakap insya-Allah. Kamu kena cakap insya. Dia merdu sikit. Jadi Nabi tunggu siapa? Nabi tunggu Allah bagi tahu kan? Inilah akidah kita. Nabi muttala' bil ghaib. Nabi Allah SWT bagi tahu tentang perkara yang ghaib, baru Nabi sampaikan kepada kita. Okey. Alimul ghaib, ini sifat Allah SWT. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Okey. Hadir nazir. Sabit tak dengan Nabi? Pernah satu ketika Nabi telah dapat seorang hamba namanya Maria Qibtiyah. Tuan-tuan pernah dengar kan Maria Qibtiyah? Daripada Maria Qibtiyah ni lahir seorang anak Nabi. Nama dia siapa? Ibrahim. Waktu Raja Mesir ni, dia bagi Nabi hadiah Maria Qibtiyah. Dengan Maria Qibtiyah ada lagi 2 orang. Satu adik-beradik Maria Qibtiyah, satu lagi sepupu Maria Qibtiyah, lelaki. Nama dia saya lupa dah. Nama dia Mabur. Allah, lupa dah nama dia. Nanti saya tengok balik kitab nama dia. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, yang seorang lagi sepupu dia ni biasa sepupu dekat negeri Mesir ni dia tak sama dengan sana. Sepupu sepapat ni boleh keluar masuk jumpa, tak ada masalah.
Bila tengok keadaan tu, puak-puak munafik, bila dia tengok keadaan tu, apa yang berlaku? Puak-puak munafik kata, tengok, dia telah buat apa perbuatan sumbang dengan Maryam Qibtiyah. Sepupu dia ni telah buat perbuatan sumbang dengan Maryam Qibtiyah. Dia masuk. Sebab kan kadang-kadang Nabi tak ada, dia pergi masuk jumpa dengan Maryam Qibtiyah. Dekat Mesir memang dia biasa, daripada kecil macam tu sampai besar. Sepupu. Kita alhamdulillah kalau kita tak ada agama dengan sepupu, kita salam biasa je. Perempuan. Okey. Khair. Bila puak-puak munafikin dia bagi tahu bahawasanya Maryam Qibtiyah ni ada, Allahu Akbar, apa nama sepupu? Mabur ke? Saya lupa nama dia. Nabur ke? Macam itulah lebih kurang. Jadi bila diberitakan dia main sonsang, Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, Nabi bagi kepada Ali nah pedang. Habis. Tamat riwayat. Bila dengar keadaan macam ni, takut tak sepupu tadi? Takut. Tahu dia lari ke mana? Dia nyorok dalam perigi. Lepas tu Ali cari, jumpa, keluarkan dia. Bila Ali tarik dia, tercabut Ali kita tahu kan. Gagah Sayyidina Ali. Bila tarik ni, apa yang berlaku tuan-tuan? Telanjang kawan tu. Bila telanjang kawan tu, Ali tengok, dah tak ada kemaluan. Rupanya khunsa. Rupanya macam mana dia nak main? Ali pun tak jadi nak ulus pedang. Ali pun lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia ni khunsa, mana ada kemaluan? Macam mana pula dia nak main? Orang munafik ni dia suka timbulkan kekacauan. Daripada cerita ni tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ni hadir nazir ke? Kalau Nabi hadir nazir, waktu dia kecil lagi Nabi dah tengok. Kenapa orang yang berakidah hadir nazir, dia kata apa? Dia hadir dekat mana-mana saja, dekat mana-mana umat dia ada, dekat situ. Kemudian Nabi ni alimul ghaib ke? Kalau alimul ghaib, kenapa Nabi bagi pedang kat saya ni suruh bunuh? Itu semuanya mutlak bil ghaib. Allah SWT yang bagi tahu. Allah SWT, Nabi Khidir bagi tahu, aku ada ilmu yang Allah SWT ajar pada aku, Allah tak ajar. Kamu ada ilmu yang Allah SWT ajar pada kamu, yang aku tak tahu. Semuanya ilmu Allah bagi. Bila Allah bagi, baru kita tahu. Ini sampai sahabat. Antara dalil sahabat ni alimul ghaib. Sahabat pun disabitkan alimul ghaib. Sepertinya Sayyidina Umar, ya Sariyatul Jabal. Dia kata tengok sabit kepada sahabat pun alimul ghaib. Kita kata tak. Allah SWT yang bagi tahu. Ini satu keramat. Bila sabit selain daripada Nabi, ini satu keramat. Saya nak bawa satu-satu cerita tentang satu-satu Nabi. Macam tadi tak habis lagi cerita tentang Nabi Daud. Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Kan terpotong cerita tadi kan? Nabi Daud dengan bila si perempuan ni dia kata apa, anak lelaki ni anak dia. Anak lelaki ni cerita dia macam mana? Dua orang perempuan ni ada dua orang anak kan? Kemudian seorang ni dia kerja, dibagilah seorang yang apa, kawan ni pegang jaga anak dia. Tiba-tiba tengah jaga, lalai sikit, serigala pun ambil makan. Bila serigala ambil makan, apa yang tinggal anak dia? Anak ni bukan anak dia, anak-anak kawan dia. Kawan dia datang, tahulah. Dia tahulah anak dia, tanda-tanda anak dia tahulah. Dia mengaku jadi anak. Ni anak saya, kawan dia sedih. Last kali bawa pergi mahkamah Nabi Daud. Bila bawa mahkamah Nabi Daud, bila bawa hujah-hujah apa semua, perempuan yang bukan anak dia ni, Nabi Daud putus, ini anak dia. Nabi Sulaiman nampak sedih sangat perempuan ni, takkanlah terlampau sedih sangat kan, bukan anak dia. Tak apalah, terima je lah, sedih sangat. Nabi Sulaiman kata, wahai ayahanda, boleh tak saya mengadilikan perkara ini? Nabi Daud kata, okey boleh, tak ada masalah anak anda, sila. Nabi Sulaiman buat apa? Mesti ni anak tu ni. Dia ambil pedang. Dalam keadaan tu, waktu apa? Waktu tu semua berebut. Yang ibu ni berebut, yang ini pun berebut. Berebut anak saya. Sehingga Nabi Daud hampir membuat keputusan ini. Jadi yang ni sedih. Nabi Sulaiman minta anak, mari sini. Ambil pedang. Nak bunuh anak. Yang si ibu asal dia kata, ya Nabi Allah, janganlah bunuh dia. Tak apa. Jadilah. Ambillah, dia ambil, tak apa. Janganlah bunuh. Tolong jangan bunuh.
Yang kawan dia tak apa nak bunuh-bunuh. Dekat sini Nabi Sulaiman kata, inilah ibu dia yang sebenar. Kenapa seorang ibu tak sanggup anak dia dibunuh di hadapan dia? Lepas tu barulah seorang kawan dia kata, iyalah memang anak dia. Nabi Daud kalau hadir nazir, waktu peristiwa tu Nabi Daud dah ada. Dia tahu alah, yang serigala makan tu anak kamu, kamu tak payah kelentong, pergi balik. Ni anak dia. Dah habis, selesai masalah. Tak selesai masalah. Selesai. Nabi Sulaiman pun tak payah nak tengok ah. Nabi Sulaiman pun boleh kata, aku hadir pada waktu tu. Kamu jangan kelentong. Setiap umat aku, di mana ada umat aku, di situ ada aku. Macam Syekh kata kan, di mana ada murid aku ada, dekat situ aku ada. Tuan-tuan dimulakan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bawa akidah. Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Dia nak jalankan hamba-Nya, nak perlihatkan kepada hamba-Nya, bila-bila masa dia boleh. Tapi bila kita tengok balik, orang yang letakkan akidah ni, dia letakkan sebagai satu akidah. Kalau Allah SWT nak hadirkan Nabi SAW daripada Mekah, kemudian pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, tak mustahil bagi Allah. Tapi kalau kita kata Nabi SAW tiap-tiap tempat Nabi ada, ini bukan akidah. Kenapa banyak dengan hadis Nabi? Kita dah bawa dah cerita tentang Nabi SAW. Bukan alimul ghaib. Yang alimul ghaib siapa? Allah SWT. Daripada satu kisah, satu cerita Nabi, semua dah sabit dah. Dan hakikat akidah ahli sunnah macam ni beritahu. Apa yang sampai berita kepada Nabi, semuanya Allah SWT yang beritahu. Begitu juga berita yang sampai kepada sahabat pun semua. Cuma arif billah, orang yang dekat dengan Allah, firasat dia tu Allah bagi. Firasat dia kadang-kadang betul. Dia main tembak je, tapi betul. Ini panggil firasat, berat hati. Adakah dia tahu perkara yang gaib? Tak. Melainkan Allah SWT beritahu perkara yang gaib pada dia, baru dia tahu. Ini Nabi SAW. Okey, masalah yaqadah tuan-tuan dimulakan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan nak tahu secara terperinci pada hadis nadir, saya nasihatkan tuan-tuan boleh baca ni. Saya baca ni alhamdulillah, hati dah tersalli dah. Itu pun tak habis lagi saya baca ni. Muasafraskan, masya-Allah. Semoga Allah SWT mencahayai kubur dia. Clear masalah. Okey, masalah sekarang yaqadah tuan-tuan. Dalam mimpi Rasulullah boleh datang. Rasulullah boleh datang dalam mimpi kita. Ini ittifaq. Kenapa? Mar'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadah. Seorang yang lihat Nabi SAW dalam mimpi, seolah dia lihat dalam yaqadah. Kenapa? Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi. Orang kata, saya mimpi jumpa Nabi. Kita kata benar, boleh. Dan kalau kamu jumpa Nabi ni, seolah-olah macam kamu jumpa secara jaga, dalam keadaan jaga. Kenapa? Syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Berapa ramai hari ni orang klaim dia mimpi jumpa Nabi. Kita kata tak ada masalah, boleh mimpi jumpa Nabi. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau kamu nak klaim Nabi, kalau orang alim, kamu terangkanlah sifat Nabi pada saya. Kamu jumpa Nabi tu tinggi ke rendah? Dia kata Nabi rendah. Bohong lah tu. Kamu, Nabi waktu tu ada janggut ke? Tak ada janggut. Tak. Nabi ada misai waktu yang saya nampak ni, Nabi ada misai, janggut tak ada. Pembohong dah lagi. Sifat-sifat Nabi tak ada, dia kata dia mimpi Nabi. Kita kata memang syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi kamu kena bagi tahu sifat Nabi pada saya. Kenapa? Orang yang alim, orang yang belajar tentang Syama'il Muhammadiyah, dia tahu sifat-sifat Nabi, betul tak? Kita akan baca Nabi tinggi, tak adalah tinggi sangat, kemudian tak adalah rendah sangat, betul tak? Gigi Nabi apa? Jarang, kan? Kemudian muka Nabi cantik, masya-Allah, macam bulan purnama. Nabi berjanggut. Janggut tak Nabi? Janggut. Ada mohor. Itu kalau Nabi tunjuklah. Dalam mimpi ni Nabi tunjukkan mohor dia. Nampaklah. Kalau tak tunjuk, tak nampaklah. Dan banyaklah sifat-sifat yang perlu kita tahu. Jadi kalau orang cerita khilaf. Yang kedua, kalau orang mimpi Nabi SAW. Mimpi Nabi SAW. Maka kita kena tengok dalam tu wasiat dia khilaf dengan syariat ataupun tidak. Kalau wasiat dia khilaf dengan syariat, kita kata orang ni kelentong. Saya malam tadi saya jumpa Nabi. Nabi kata, mulai daripada hari ni kamu tak perlu semayang.
Kita kata kamu kan mimpi Nabi, kamu boleh tahu. Nabi dihantar untuk suruh kita semayang, boleh kata pula tak semayang. Tak apa, mulai daripada hari ni kaya-kaya kamu tak payah bayar zakat. Khilaf tak dengan syariat? Tak betul. Okey, masalah yang kedua sekarang ni, ada orang dia kata apa, Nabi boleh muncul di hadapan kita secara yaqadhah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu bab akidah, dalam Al-Quran tak sabit, daripada hadis qat'i pun tak sabit. Kalau tuan-tuan nak cerita tentang pengalaman wali bukan dalil. Pengalaman wali bukan dalil. Tapi boleh tak berlaku, tak mustahil bagi Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak kata ini satu akidah, jangan. Boleh tak berlaku, tak mustahil bagi Allah. Cuma yang kita nak tahu hari ni, kalau tuan-tuan cakap macam ni, satu kaedah dia akan terbatal dekat sini, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard. Sesungguhnya bagi Allah SWT terdapat malaikat yang bertebaran di seluruh alam. Yang mana apabila umat diberi salam, dia ambil salam disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahulah bahawa Nabi dalam kubur. Hari ni tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap hari, tiap-tiap detik dan tiap ketika, ada tak umat ni selawat? Kalau kita malas selawat sekalipun, kita saya amal 600 pagi 600 petang je. Jadi selawat pagi, selawat petang. Itu kita tuan-tuan. Yang selawat tiap-tiap kali itu ada. Jadi tiap-tiap selawat tu, man salla alayya 'inda qabri sami'tuhu wa man salla alayya na'iyan ublightuhu. Seorang yang selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat kubur, Nabi dengar. Kalau jauh akan disampaikan kepada Nabi. Dekat sini tak putus-putus, dekat Madinah orang selawat kepada Nabi yang dekat. Nabi nak bangkit lagi ke mana? Ini satu kita nak bagi tahu segi akidah. Tapi dari segi kemustahilan, tak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang cerita dalam masalah yaqadhah, dia orang bertemu dengan yaqadhah ni, ini cerita melalui wali-wali. Cerita melalui arif billah, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sarahatan daripada Al-Quran dan daripada dalil qat'i, hadis mutawatir, tidak ada. Tapi pengalaman wali-wali ada. Dekat sini kita tak nak cerita benda-benda keramat ni. Kita terima benda-benda keramat ni, kita terima. Ini kita terima. Tapi ada pun nak kata dalam satu akidah, jangan. Kenapa? Kalau kita letakkan sebagai satu akidah, apa yang berlaku tuan-tuan? Hari ni semua orang boleh klaim. Tadi aku jumpa Nabi, saya dapat dalam rumah aku. Orang ni pula klaim, saya jumpa. Satu, Nabi tak boleh, syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Kan kita nak kata tak betul kan, buatnya betul. Macam mana? Sebab itu tuan-tuan ada Allah SWT, kalau atas dasar akidah ni kita bagi tahu secara umum. Atas dasar akidah kena sabit daripada Al-Quran dan juga sabit daripada hadis mutawatir. Hadis ahad pun, hadis ahad ni dia berada tahap dhann, ihtimal. Kita tak boleh nak buat, kerana tak beri faedah yakin. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah SWT, itu saya nak bagi tahu. Mungkin tuan-tuan faham dalam masalah ni, saya tak nak sentuh secara mendalam. Tapi kalau Allah SWT nak buat, tak mustahil bagi Allah. Tak mustahil bagi Allah SWT. Tapi nak kata ada akidah pasal ini yang terjebak dengan akidah hadrin nazir. Pasal bila kita yaqadhah ni, banyak orang guna bawa dalam hadrin nazir. Sampai Nabi SAW wujud dalam tiap-tiap rumah. Nabi tengok, Nabi tahu kita makan, Nabi tahu kita ni semayang ke tidak, semua. Bayangkanlah kalau orang Islam ni ada 1.6 bilion lah kita kata. Semua orang Islam Nabi ada. Macam mana tuan-tuan? Saya nak bagi tahu satu perumpamaan. Seorang yang asyik dengan seorang, kadang-kadang dia berkhayal. Benar tak? Tuan-tuan sangat rindu dengan mak ayah. Contoh, mak kita terlampau baik sangat dengan kita, tiba-tiba dia dah pergi. Kita pun rindu, dia dah meninggal, kita rindu. Tengah-tengah rindu, kita pun tengah mamai. Mak datang, mak.
Mak kenapa? Dia pun parti. Dia pun gosok mata. Tak ada mak. Tak ada, ingat ada tadi. Orang yang terlampau asyik, boleh tak Allah SWT boleh bagi macam ni? Dia asyik kepada Nabi SAW, asyik sangat. Allah SWT boleh muncul. Boleh? Tak mustahil. Tapi nak jadikan ini akidah? Kalau tidak tuan-tuan, habis. Bola lambung lah. Kita panggil bola lambung kepada orang yang suka bola tangguh. Bola tangguh kepada orang yang nak cari, nak tunggu je. Ini kamu cakap ya, okey. Kena. Sebab itu tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT dan nak buat ni tak mustahil. Nabi Musa dalam kubur, Allah SWT boleh jalankan ke Baitul Maqdis, Allah SWT boleh naikkan ke langit. Itu waktu Isra' je kita kata. Waktu berlaku tu waktu Isra'. Yang lain Nabi Musa dalam kubur, tengah semayang. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT. Saya harap perkara ni kita tak payah nak umum sana. Jadi kita kena tahu apa yang perlu kita tahu sebagai akidah saya. Nabi hidup dalam kubur. Kemudian kalau seorang bagi selawat dekat kubur, Nabi dengar dan Nabi jawab. Kalau saya duduk jauh, saya selawat, Nabi tetap boleh jawab juga melalui perantaraan para malaikat. Ini yang kita kena tahu. Boleh insya-Allah.